kita bersumpah demi Allah, wallahi saya tak buat. Padahal dia buat dosa besar. Jadi itu puasa yang ketiga, Ramadan, Qadha, dan juga puasa kafarah. Yang keempat, puasa wajib ialah puasa yang dideda ke atas seseorang semasa mengerjakan ibadat haji. Dalam ibadat haji, seorang buat haji tamattu, kena denda, bayar kambing atau puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di Malaysia. Itu puasa wajib. Puasa denda dam namanya. Dan puasa lagi ialah puasa nazar. Itu wajib juga. Kalau kita bernazar, kalau saya dapat, kalau anak saya dapat, kalau macam-macam, orang bernazar. Kalaulah saya lulus, kalaulah saya sehat, atau orang fulan sehat, atau tanah saya ni kalau laku je, saya nak puasa sesuatu. Maka itu dipanggil nazar. Lulus, dapat, dibeli, diambil, apa semua nazar sempurna, dia kena puasa. Kalau dia sebut hari, baik hari mana dia sebut. Kalau dia kata kalau dapat sebulan dia puasa, wajib puasa sebulan. Kalau dia kata saya nak puasa, kalau dapat nak puasa, tapi tak sebut berapa hari, maka kita kata cukup nak kalau puasa satu hari. Jadi tuan-tuan ini puasa wajib. 5 jenis puasa wajib: puasa Ramadan, puasa Qadha, puasa kafarah, puasa denda tetap, fidyah dipanggil, dan puasa nazar. Ini wajib, tak buat dosa. Yang kedua, puasa sunat. Puasa sunat ni dia ada 3 kategori. Sunat tahunan, seperti 6 Syawal, itu sunat tahunan. Ni tahun kita tahu ni masuk Ramadan ni. Memang 6 Syawal ni lebih susah daripada 30 Ramadan. Padahal 6 hari dengan 30 hari. Kalau nak kira senang 6 ni dengan 30. Tapi pokok ramai orang yang boleh lepas 30 tapi sangkut ikat 6. 6 tak boleh. Susah kita teruskan. Hari pejabat rumah juga. Hari cuti satu ahad pun tak boleh. Kita ni masalah. Padahal 6 hari apa nak kira. Kalau kita tengok siapa puasa Ramadan diikuti dengan 6 Syawal, Allah bagi pahala setahun. Tapi itulah masalah dua pemerintahan tadi. Yang ni jadi raja, yang ni jadi dua, yang tak ada nak cakap. Jadi macam mana nak puasa 6? Tak puasa. Itu susah. Jadi puasa 6, puasa tahunan. Puasa 9 Zulhijjah tahunan. Puasa 1 sampai 11 bulan Muharram tahunan. Puasa bulan haram, iaitu puasa bulan haram yang saya sebut tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu puasa tahunan. Baik, yang kedua puasa bulanan. Tiap-tiap bulan kalau boleh kita puasa. Dan inilah sebenarnya yang Nabi sarankan kepada Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat Nabi. Satu masa datang kepada Nabi, dia kata dia nak puasa. Tiap-tiap hari dia nak puasa. Semangat. Dia ni lah sahabat Nabi yang bila dia kahwin, isteri dia tunggulah malam pertama pula tu. Dia kata sekejap nak solat. Sekali solat tunggulah kat satu suruh. Sadar dia azan. Isteri awak tunggu sekejap, saya pergi masjid. Pergi masjid tak balik. Puasa. Sampai berminggu-minggu, sampai isteri beritahu dekat bapak dia, menantu bapak ni sentuh tidak. Bapak untuk pergi jumpa dengan Rasulullah, beritahu Rasulullah panggil ke sahabat.
Nama dia Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Dia kata, ya Rasulullah, saya berpuasa 3 hari. Bagi dia kata puasa 3 hari setiap bulan. 1 hari macam 10 hari, 3 hari itu macam sebulan. Dia kata lebih dari saya berpuasa. Sampai dia nak puasa setiap hari, dia kata puasa dengan diserasi. 1 hari puasa, besok tidak, puasa tidak, puasa tidak. Itu last. Habis dah tak ada puasa lebih apa tu. Tapi Nabi kata itu, nanti kau menyesal. Perkataan Nabi yang akhir tu, dia tak dapat nak tangkap. Macam mana boleh rasa besar? Melainkan bila dia tak usia tua, masa tu dia besar. Kenapa sekarang lepas daripada hari itu, dia dah kena puasa serasi dah. Bukan macam orang lain. Apabila dia minta Nabi bagi, dia kena baca dah. 1 hari puasa, besok tidak. Macam mana pun, kau sakit ke, kau melanggar ke, kau kena puasa. Sampai bila dah tua, susah nak puasa. Baru dia teringat Nabi kata kamu akan sesat. Masa tu dia kisah tapi tak kena. Kerana dia juga teruskan puasa sampai akhir hayat dia. Dia kena puasa tak terus, selang sedih. Itu puasa ketika puasa dan daun. Jadi tiga hari setiap bulan ni hari apa? Dipanggil hari bid, hari cerah, iaitu pada setiap 13, 14, 15 setiap bulan. Bulan besar 13, 14, 15 puasa. Kalau hari 3 sampai 13 bulan puasa. Walaupun hari 13 tu hari apa? Kalaupun hari 13 kita hari Jumaat, boleh puasa. Kalau 13 tu hari macam saya tengok di sini kereta saya 13 hari Selasa, 14 hari Rabu, 15 hari Khamis, 3 hari sebulan, puasa boleh tak masalah. Ataupun kita puasa 28, 29, 30, 28 hari Rabu, 29 hari Khamis, 30 hari Jumaat. Itu kalau ada 30. Kalau ada 30, 28, 29 satu. Ini puasa bulanan. Yang ketiga puasa mingguan, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis. Itu sunat. Ataupun puasa harian yang dikatakan puasa Nabi Daud, puasa selang sedih. 1 hari puasa, 2 hari tidak. 1 hari puasa, 2 hari tidak. Ataupun 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu dia. Jadi ini amalan puasa. Nabi kata suruh tersiap puasa kamu sihat. Nak sihatkan puasa. Baik, puasa wajib, puasa sunat. Saya pilih yang ketiga, puasa makruh. Mana ada puasa yang dikatakan puasa makruh. Bilakah dikatakan hari yang dimakruhkan kita puasa? Yaitu puasa pada hari Jumaat. Tapi bukan bulan Rejab, bukan bulan Rejab Sya'ban, bukan. Puasa hari Jumaat. Sabtu tidak, Khamis tidak, Jumaat saja. Itu makruh. Ataupun puasa hari Sabtu, Jumaat tidak, Ahad tidak, Sabtu saja. Itu makruh. Atau puasa hari Ahad, Sabtu tidak, Isnin tidak, itu makruh. Tapi kalau dibuat 2 hari, Jumaat Sabtu, tak makruh. Ataupun kalau dibuat 2 hari, Sabtu Ahad, tak makruh. Ataupun dibuat 2 hari Ahad, Isnin, tak makruh. Makruh ni 1 hari, itu makruh. Ataupun puasa makruh juga ialah puasa sepanjang tahun, 360 hari, 360 hari puasa. Itu makruh. Ataupun puasa yang membuatkan tugasan
Suami tak kerja. Abang kenapa tak kerja? Awak puasa lah. Awak pergilah kerja, cari duit, awak makan besar. Pegawai gaji banyak, makan sikit. Ada isteri yang setengahnya suami, Allahu Akbar, dia menumpang isteri. Orang isteri itu membantu, menyokong. Bukan kau pergi kikis isteri. Mentang-mentang isteri itu pegawai gaji besar, maka dia pula ambil kesempatan. Isteri pula bagi gaji kat suami ni gaji awak berani. Isteri bagi gaji kat suami. Itulah terbalik. Sampai ada satu orang jumpa saya, kata Ustaz, saya ni isteri dah meninggal, nak minta cari calon baru. Jadi saya tanya dia, entah nak cari calon gaji isteri yang meninggal, nak pergi macam mana? Ustaz, cari yang kaya Ustaz. Janda-janda yang kaya. Senang tak yang kaya. Tipis dia punya dia. Kereta dia, rumah dia. Dah ilah. Awak punya otak tu. Janda kita ni tak payah kerja lah. Banyak janda-janda yang duit banyak. Ambil janda tua, tak apa dia kata Ustaz. Tak payah kereta dapat, rumah dia dapat. Itu silap. Nak menumpang hidup orang yang tak payah. Buatlah kita sendiri. Carilah rezeki sendiri. Kalau boleh-boleh rezeki awak ni, anak boleh tumpang, isteri boleh tumpang, mertua boleh tumpang, menantu boleh tumpang. Itulah betul. Jangan awak nak menumpang habis semua. Dapat menantu boleh tumpang. Dapat semua dan tumpang habis. Itu dah teruk sangat. Akhir sekali puasa haram. Puasa haram. Puasa haram dia ada dua kategori. Satu haram sah, satu lagi haram tidak sah. Haram sah ni mana? Pahala dapat. Puasa sah, pahala tak ada. Puasa sah, pahala tak ada. Macam orang pakai, orang lelaki pakai emas, solat Allahu Akbar, cincin emas, sah tak sembahyang? Sah. Tapi perbuatan pakai emas itu haram. Atau dia pakai baju curi, dia pergi curi pakai sembahyang, Allahu Akbar. Baju curi pakai sembahyang, sembahyang sah tak sah? Tapi tak ada apa-apa. Dia pakai duit loteri pergi haji, dia menang ekor, buat murah, atau mendapat duit haram, buat umrah. Itu umrah sah, tapi pahala. Jadi itu juga puasa sah tapi kosong. Itu puasa haram. Apa dia puasa haram? Iaitu puasa seorang isteri tanpa izin suami. Isteri kena minta izin. Itulah kita dah kena ikatkan. Awak bila dah diangkat nikah sah saja, kaki terikat. Nak kemana pun kita dapat izin. Nak balik tengok mak ke, tengok bapak ke, nak apa pun, mak panggil, bapak panggil, suami jangan, suami lagi. Jadi kalau puasa, minta izin. Kalau tanpa izin, maka hukum dia sah, tetapi berdosa. Jadi dia puasa haram. Itu yang pertama. Yang kedua, haram tetapi tidak sah. Haram mana dosa dan tidak sah. Iaitu 5 jenis puasa. Haram tidak sah. 5 jenis. Pertama, puasa pada hari raya Aidilfitri. Haram tidak sah. Katakanlah dia bernazar, kalaulah sembuh sehat itu ini dia nak puasa. Sekali hari raya itu sembuh, hari raya itu sehat, kata hari ini nak kena puasa, tak, puasa tak, ganti dia hari raya. Yang kedua, puasa hari raya Aidilfitri haram. Yang ketiga, puasa hari tasyrik 13, 12,
dan 11, 12, 13 11, 12, 13 11, 12, 13 hari tasyrik. Yang keempat, puasa pada 16 terakhir daripada bulan Syaban. Termasuk Syaban 1, 2 sampai 15. Tak puasa, tak pernah puasa. Tiba-tiba masuk 16, 17, 18 sampai akhir dia puasa. Hukum dia haram, tak sah dan haram. Melainkan kalau dia ada hadap, Isnin Khamis masuk 16 Isnin puasa boleh. Ataupun dia ada nazar, atau dia ada kafarah, atau dia ada qadha, boleh. Saja nak puasa sunat, tak ada apa saja nak puasa sunat, maka dia nak puasa pada 16, 17, 18, maka hukum dia haram. Itu yang keempat. Yang kelima, puasa pada hari Syak. Hari Syak. Hari Syak ni apa? Hari Syak ni ialah kita upacara melihat anak bulan pada hari yang ke-29. Di berbagai tempat, seluruh tempat. Di Malaysia ni banyak sangat tengok anak bulan. Sepatutnya tak sebanyak yang itu, tapi nak buat macam mana? Kerana itu dia ada kos, ada projek, ada program, ada allowance. Dia nak bagi juga allowance, buat lebih banyak sikit. Tengok anak bulan di sebenarnya, dia bukan tengok ada tempat-tempat tinggi. Tengok anak bulan tu di kaki laut, kaki langit, pergi tepi laut. Itu tengok anak bulan. Kalau dia akan zahir masa tu bila matahari terbenam, hari ke-29. Dalam 10-15 minit selepas terbenam, kita akan nampak satu cebisan. Itulah anak bulan. Yang tak lama kemudian dia akan tenggelam. Dia pergi tengok sampai dekat menara, Twitter menara dekat kita nampak. Tapi alam jalan. Patut tak nampak dia nak pergi lagi jalan. Jadi hari ke-29, katakanlah tahun ini 29, cuaca cerah. Dia kalau cuaca gelap, tak payah tengok orang, memang tak nampak. Tengok dulu, sebab alam jalan. Kalau cuaca cerah, memang betul cerah. Sekali terowong, tengok tak nampak. Tiba-tiba kita dengar desas-desus. Ada orang kata, nampak lah. Siapa? Budak-budak kita. Orang perempuan kat dapur tu, isteri kat dapur, abang tak nampak. Saya duduk masak tu saya nampak. Isteri kita nampak. Macam mana awak bila awak pergi tengok? Itu yang dipanggil syak. Itu yang dipanggil syak. Kalau dunia sudah gelap, dengan tertutup awan, mendung, gelap, tak nampak pun nak hujan, itu bukan syak. Itu tak syak. Syak ni ialah ketika cerah tapi tak nampak. Dan bila tak nampak, kita pengen, maka diisytiharkan. Ada diberi kaedah dia ialah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddat salasin. Kata Nabi, kamu puasa mestilah dengan tengok anak bulan. Kamu nak raya mesti tengok anak bulan. Kalau dah ghaib tertutup dengan awan tebal macam hujan ni, maka sempurnakan 30 hari. Jadi kita sempurna 30 hari. Tiba-tiba satu orang ni dia rasa mungkin besok satu pun, mana tahu. Rasa-rasa dah satu. Kalau ikut hari bulan dia satu, maka dia puasa pada hari 30. Maka hukum puasa itu haram. Hukum puasa itu tak sah, berdosa. Itu dipanggil hari syak.
Jadi tuan-tuan dan ibu-ibu, kalau kita balik kepada masalah puasa, jadi kita kata tak adalah puasa bid'ah, yang ada puasa tadi wajib, sunat, haram, makruh. Jadi kalau bulan Rejab ni macam mana? Ini puasa sunat. Bulan Syaban, hadis Nabi kata sebanyak-banyak hari baginda puasa selain di bulan Ramadan ialah bulan Syaban. Bulan yang disebut juga ialah bulan yang lebih banyak leka daripada sedang, bulan Syaban. Jadi dengan sebab itu kita boleh melakukan ibadah puasa di dalam bulan-bulan sedang kita lalui. Kalau inilah sebagai satu langkah yang kita ambil sebagai mengisi ruang, sebagai satu latihan sebelum kita menyambut kedatangan Ramadan yang lebih memuncak lagi dengan ibadah puasa, maka ini mungkin kita kata satu perkara yang baik, satu perkara yang elok, yang memang kita sokong usaha ke arah menyempurnakan ibadah. Kerana hari ini kita tak banyak ibadah. Kita dapat nikmat Islam, tapi kita tak banyak ibadah. Jadi maka apakah kita punya kedudukan? Kalau orang bukan Islam, memanglah dia langsung tak ada ibadat. Nak ibadat apa dia bukan Islam? Janganlah dia dengan dia tak Islam, dia tak beribadat. Tapi kita orang Islam, dalam masa sama kita pun tak beribadat. Apa jadi kita? Sepatutnya ibadat kita ada, dan lebih-lebih lagi bila kita berada dalam musim yang sedang kita dalam ini besar, Rejab, Syaban, Ramadan. Kita kena buat sesuatu. Bulan yang Allah akan berikan kita anugerah besar, terutama bila mana kita masuk bulan Rejab, kita akan diingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Bila kita masuk bulan Syaban, kita akan bertemu dengan malam nisfu Syaban. Dan bila kita masuk bulan Ramadan, kita akan dipertemukan dengan satu malam yang paling baik, bahkan dikatakan lebih baik dari 1000 bulan malam dari Ramadan. Jadi semua ini sedang berada di depan kita. Maka amat rugilah suatu kesesalan yang sangat sekiranya kita tak menghirau, kita tak memperdulikan, tidak kita ambil perhatian, maka kita. Sebab itu saya nak sarankan diri saya dan semua untuk kita melihat musim-musim yang besar ini. Macam mana kita nak kerjakan, bagaimana kita nak buat. Tak ada benda baru yang kita nak tambah, benda lama dia cuma kita kilatkan dia, nampakkan dia lebih nampak cantik dan indah. Iaitu contohnya solat, buatkan secara berjamaah. Perempuan solat, buatkan di awal waktu, dan campur dengan zikir, campur dengan bacaan Al-Quran, campur dengan infak, sedekah dan sebagainya. Dah tentulah sesuatu penambahan ini membuatkan kita ada kenaikan, ada peningkatan, ada kemajuan. Bila datang Ramadan, maka kita tidak kekok, kita tidak bermasalah. Ada latihan puasa dah ada, dan qiyam dah ada, kita tak ada hal, maka kita dapat lebih tinggi. Saya ingat bila saya dengar dari kawan-kawan saya pergi ke Hadramaut, saya dimaklumkan bahawa Habib Omar, seorang tokoh ulama yang memang dikenali betul-betul, pun saya rasa banyak dengar mengenai tokoh yang agung ini, yang hebat ini. Pada zaman kita ini seorang bernama Habib Omar bin Hafid. Kalau dia pergi mana-mana, majlis dia puluhan ribu, ratusan ribu orang. Kalau dia turun di India Selatan sampai dekat 200 ribu orang manusia berhimpun untuk mendengar ucapan-ucapan perangan. Dia datang ke Malaysia pun satu sambutan yang cukup menggalakkan. Di Masjid Al-Falah 10,000 orang dan sebagainya. Saya dengar dia bila bulan Ramadan, dia itu kuliah di satu pusat pengajian
besar dipanggil Darul Mustafa. Dia akan mengimami solat. Kalau solat tarawih, dia jadi imam. Dia akan baca 2 juzuk setiap malam. 2 juzuk. Kita masing-masing kalau ada membawa imam hafiz, habis sangat 1 juzuk. Ini 2 juzuk setiap malam. Sampai malam 15 datang. Habis 15 masuk malam 16, dia ulang sekali 2 juzuk. Khatam sampai malam 30. Kemudian dia akan pergi ke masjid lain. Lalu di sana masjid solat tarawih dia berperingkat. Ada 29, 10, 11, 12, 21, 22 dalam seluruh agama. Jadi dia akan atur masjid, lepas satu masjid, dia pergi 5 masjid. Termasuk tempat dia tiap malam 5 masjid. Kalau satu masjid 20 rakaat, 5 masjid, dah tentu 100 rakaat. Semangat orang kalau dah begitu seronok, semangat. Kita bukan kata 100, 20 cari yang mana dapat. Tak ada buat nak mencelah 20 orang kita buat dapat. Jadi inilah yang saya rasa kelemahan kita. Balik kepada 2 kuasa tadi. Raja yang kuat, yang sihat ni, atau penentu yang sudah lemah tak didengar cakap. Di mana kita? Kalau kita buat nafsu kita macam mentua tadi, senang lagi. Tapi masalah ni bukan kita dikontrol oleh akal, kita dikontrol oleh nafsu. Sebab itu kita tak nampak apakah kelebihan, kebesaran yang ada di depan kita untuk kita buat sesuatu. Jadi tujuan yang itulah muzakarah saya pada hari ini, disebabkan kita sedang melangkah masuk 3 musim. Saya rasa rugi sangat kalau kita jadikan 3 bulan ini macam bulan lepas. Ada tambah sikit, tak ada macam itu. Tak ada. Tambahkan, masakan kita ni lebih sikit. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Ada masa untuk berzikir, ada masa untuk berdoa. Macam mana dunia kita yang kita cari, tetapi tak juga kita lupa akhirat yang menjadi satu wawasan kita. Jadi kita ada iman, kita ada kepercayaan kepada akhirat. Berbanding dengan orang bukan Islam, mereka tak percaya akhirat. Mereka ingat mati itu tamat. Tapi kita yakin ada kehidupan selepas mati. Ada setiap yang hidup tetap ada pembalasan. Ada orang yang hidup ni, kalau manusia ni tak sama. Ada orang yang daripada lahir sampai mati tak pernah susah, senang, tak pernah sakit, sehat. Ada juga orang yang lahir sampai mati merana, seksa, sakit dan berbagai masalah. Maka di sana akan ada satu perhitungan pembalasan. Allah nak tengok orang yang senang ni, sejauh mana kesyukuran ni. Allah nak tengok orang yang sengsara ni, sejauh mana kesabaran. Jadi antara syukur dengan